Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz baca komen. Kamu bagi salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar semua? So, macam mana bahasa Arab siang tadi? Boleh jawab ke tak? Masuk ke yang Ustaz ajar semalam? Boleh buat? Easy. So easy. Alhamdulillah. Ada macam biasa Ustaz kata sebelum ni kalau yang senyum-senyum, yang bela tengah-tengah, yang masam mungkin tak dapat nak jawab kan. Tapi Ustaz rasa rezeki lah. Ustaz rasa senang soalan tahun ni untuk subjek Arab lah, bahasa Arab. Okey. Apa yang kita bincang semalam, alhamdulillah banyaknya yang masuk kan. Kita ada belajar. Tapi macam mana pun Ustaz tak nak kita fikir kita kena move on. Sebab kita ada satu lagi subjek, iaitu ulum syariah. Subjek yang terakhir untuk bahasa Arab lah, untuk ulum syariah. Lepas tu dah habis. So kita bagi yang terbaik untuk malam ni. Malam ni Ustaz akan buat untuk subjek akidah. Okey, subjek ibadah ada soalan tanya kan. Bila buat subjek ibadah Ustaz? InsyaAllah Ustaz akan buat hari Ahad. Hari Ahad pukul 8 malam. InsyaAllah hari Ahad pukul 8 malam. Ustaz ingat hari Jumaat dengan Sabtu kita off day. Kita cuti kejap. Okey. Hari ni akidah. Next week minggu depan hari Ahad, bukan next week, hari Ahad nanti kita akan sambung malam tu untuk subjek ibadah pula. Okey? Boleh dapat? Nak habis pukul berapa Ustaz malam ni? Malam ni mungkin tak lama kot, dalam 10.30 macam tu kot. Dalam pukul 10.30 ataupun sebelum 10.30. Sebab akidah dia tak banyak. Okey? Tapi kalau terbanyak, Ustaz minta maaf lah macam semalam, siapa yang keluar live awal kan, kami habis malam dekat pukul 12. Tapi kami banyak sembang lah. Nak dekat pukul 12 tu kami bersembang. Siapa yang stay dengan Ustaz semalam sampai pukul 12? Okey, Ustaz ada break Ustaz? Ustaz bukan tak nak buat break, tapi kalau Ustaz break terus. Ustaz berehat terus. Okey, cumanya dah beritahu tak kawan-kawan lain ada kelas malam ni. Ustaz takut nanti kalau ramai tak masuk awal-awal ni, nanti diorang tak dapat apa yang kita bincang awal lah, kan? Takut nanti kita kena ulang balik. Saya akidah okey je, alhamdulillah lah kalau akidah okey. Okey, sambil-sambil tu kita sembang dulu. Kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk dulu, boleh? Okey? Cuma saya nak share sikit lah untuk akidah kan. Sembang-sembang tu, akidah ni kalau ikutkan dia tak banyak dia punya tajuk dia Kalau kita tengok akidah ni, okey, akidah yang masuk dalam UPKK, kalau ikutkan yang pertama yang dia masuk adalah rukun iman. Lepas tu yang kedua adalah rukun iman lah yang masuk kalau ikutkan. Rukun iman. Lepas tu masuk sifat Rasul. Okey, baik. Sebenarnya kalau rukun iman ni, kita belajar apa dalam rukun iman? Rukun iman kita belajar yang pertama, kita belajar tentang beriman kepada kitab je tak? Beriman kitab. Lepas tu beriman apa dia? Qada dan qadar. Kemudian beriman kepada hari kiamat. Lepas tu kita belajar tentang sifat wajib Allah. Last sekali sifat wajib Rasul. Yang itu je yang masuk dalam peperiksaan UPKK. Rukun iman, beriman kitab, qada qadar, hari kiamat, sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul. Itu sahaja yang masuk dalam UPKK. Okey?
Baik. Jangan Ustaz tengah tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Okey, boleh lah. Kita terus start. Kita terus start je. Baik, Ustaz nak pergi kepada beriman kepada kitab dulu. Kita nak pergi pada beriman kitab. Kalau soalan kan, tulis apa tau? Sebutkan 4 kitab yang ke. Kalau jumpa soalan macam ni, soalan tanya, sebutkan 4 kitab. Bila kamu gariskan pada 4 kitab ni, ingat 4 kitab ni yang wajib kita percaya. Biasanya kita tahu Al-Quran kan. 4 kitab yang wajib beriman ada 4. Iaitu apa dia? Kalau Ustaz, okey, kalau Ustaz ingat perkataan nama perempuan ni Zati. Zati, nama perempuan. Ada tak sini yang nama Izati? Nama Zati ada tak kat sini? Ada tak yang nama Zati dekat sini? Ada tak? Okey, ingat nama awak. Nama awak Zati. Ingat nama kawan Zati. Ingat nama saudara Zati. Kalau mak dia nama Zati pun ingat. Zati ni, ini kalau tak ikut susunan, ini tak ikut susunan. Zabur, okey, Al-Quran, Taurat, Injil. Okey, berdapat. Zati itu adalah Zabur, A Al-Quran, T Taurat, I itu Injil. Ini tak ikut susunan. Sebabnya Ustaz nak bagi kamu mudah ingat. Kalau soalan tanya, sebutkan 4 kitab yang wajib beriman, kamu jawab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ataupun senang nak ingat formula dia adalah Zati. Zati. Z tu Zabur. Okey, A tu Al-Quran, T tu Taurat, I tu Injil. Okey, boleh dapat? Dalam kitab, dalam tajuk beriman pada kitab, kamu kena tahu 4 kali 4. Apa benda tu Ustaz? 4 kali 4. Okey, 1 kali ada 4 kali 4. Satu, yang pertama adalah tahu nama kitab. Yang kedua adalah tahu siapa pemilik kitab. Yang ketiga, bahasa yang digunakan. Dan yang keempat, barulah kepada isi kandungan. Okey? Baik, Ustaz padam ini ya. Okey. Okey, Ustaz faham ni. Okey, Ustaz, apa maksud Ustaz, kitab Injil dengan Taurat dengan Zabur dah ada kat mana Ustaz? Sekarang ada lagi tak? Sekarang dah tak ada dah. Sebab kitab tu telah dimansuhkan. Allah telah mansuhkan kitab-kitab sebelum ni, ditukar dengan Al-Quran. So sekarang ni kita hanya ada Al-Quran. Okey, kalau soalan tanya 4 kitab wajib diketahui. Yang pertama tulis Zabur. Yang kedua tulis apa yang kedua? Tulis Taurat. Okey, tulis Taurat. Yang ketiga apa dia? Injil. Yang keempat apa dia? Al-Quran. Okey, kalau dalam periksa, kalau dia tak susunkan, kalau terbalik pun tak apa susunan dia. Tak ada masalah dalam periksa. Contoh, kamu tulis Al-Quran dulu, lepas tu tulis Injil, lepas tu Taurat, lepas tu Zabur. Tak ikut susunan pun tak apa. Kalau soalan dia tak suruh susun, dia kata sebutkan 4 nama kitab, Dia suruh sebutkan je. So kita tuliskan je. Ada 4 Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya. Boleh dapat? Okey, selesai. Sekarang ni Ustaz, kita nak tahu siapa pemilik dia. Kalau soalan tanya pemilik, so Zabur ni Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa ke Nabi Daud? Nabi Musa ke Nabi Daud? Ya, Nabi Daud. Untuk kita ni diturunkan kepada Nabi Daud. Okey, Taurat Nabi apa?
Okey, Nabi Musa. Okey, bagus. Okey, Injil pula Nabi apa? Injil. Okey, Nabi Isa. Kemudian yang terakhir, Al-Quran. Al-Quran mesti semua orang tahu kan? Iaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau soalan dia kata 4 kitab je, jawab kitab saja. Dia tak tanya pemilik kitab. Boleh dapat? Tapi kalau dia tanya, siapa pemilik kitab Taurat? So kamu kena jawab lah, Musa. Kena jawab Nabi Musa. Okey, boleh dapat? Okey. Baik, seterusnya. Sekarang ni Ustaz, kalaulah soalan dia tanya ya, bahasa Ustaz. Ustaz, saya tak tahulah Zabur ni. Okey, baik. Ustaz, saya tak tahulah Zabur ni bahasa apa. Okey, Zabur bahasa apa? Taurat bahasa apa? Injil bahasa apa? Al-Quran kita tahu kan? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab tu hari ni kita belajar Iqra. Kita cakap Arab, belajar Lughatul Al-Quran. Sebab dia adalah bahasa Arab. Sekarang ni masalahnya kepada kitab lain. Bahasa apa? Okey, kita pergi satu-satu dulu. Yang pertama, Dawat makin nak habis, nampak gayanya. Okey, yang pertama adalah Zabur. Zabur bahasa apa? Zabur bahasa Kibti. Ustaz tahu dalam nota padat dia tulis apa? Syriani ke Ibrani dalam nota padat? Kat situ ada kesilapan. Ustaz nak kamu ikut yang dalam buku teks. Zabur adalah bahasa Kibti. Okey, bahasa Kibti yang digunakan. Kalau kitab Taurat, dia guna apa kitab Taurat? Taurat dia guna bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Okey, kalau bahasa pula. Kalau kitab Injil, ingat nama Sir. Ingat Sir dekat depan. Syriani. Okey, Syriani. Taurat Ibrani, Ain. Kalau Injil, Sin. Okey. Kalau Zabur, Kibti. Nama macam nama orang kan? Kibti. Ada tak kawan nama Kibti? Maria Kibtiah. Contoh. Kibti ni nama macam nama orang. Syriani pun macam nama orang kan? Suryani kan? Ada tak sini nama Suryani? Nama lebih kurang macam nama orang. Last sekali adalah Al-Quran. Al-Quran dia adalah dalam bahasa Arab. Itu sahaja. Okey, kalau kamu hafal, insya-Allah. So, Ustaz nak clear betul-betul Zabur adalah Kibti, Taurat Ibrani, Injil Syriani. Okey, jangan terbalik dah. Okey, berdapat? Okey, sekarang ni Ustaz nak bagi formula macam mana nak mudah ingat. Okey, untuk bahasa. Okey, baik. Okey, kamu ingat perkataan tadi kita belajar Zati kan? Zati itu nama Nabi kan? Nama setiap Nabi kan? Betul tak? Zati tadi Z Zabur, A Al-Quran, T Taurat, I Injil. Betul tak? Okey, kalau nak ingat bahasa pula, kamu ingat Qais. Qais. Apa dia Qais ni Ustaz? Qais ni apa dia Ustaz? Qais ni Q untuk Kibti, A untuk Arab, Al-Quran. Z Zabur kan? Q Kibti, A apa tadi? Al-Quran, bahasa Arab. T kitab Taurat, bahasa Ibrani, huruf I. Betul tak? I Injil. S apa dia? S untuk Syriani. Ingat bahasa macam ni. Boleh dapat? Okey, boleh dapat? Ustaz nak baca komen kejap. Okey, cuba hafal sekarang. Ustaz minta korang tulis dan hafal sekarang. Boleh? Hafal sekarang.
Ingat zati, ingat kois. Zati dengan kois. Power, makwa kan? Makwa, power. Zati dengan kois. Okey, cuba ingat. Tulis. Cuba ingat. 4 nama kitab. Yang ini kitab. Yang ini bahasa. Cuba tulis hafal lah. Hafal sekarang. Tapi tak payahlah sebut depan ustaz kan. Ustaz akan dengar pun. Siapa yang dah hafal, hafal lah. Siapa yang dah hafal, hafal. Yang belum hafal, ramai lagi belum hafal. Last minute. Last minute baru nak hafal kan. Okey, tak apa. Okey, dah hafal dah. Okey, ustaz nak padam Ustaz nak padam ya. Okey. Ustaz padam. Okey, selesai. Sekarang ni kita tulis balik Zabur. Apa tadi? Zabur, Taurat. Okey, lepas tu Injil. Lepas tu Al-Quran. Okey, baik. Dalam soalan akidah, ada dia tanya tentang isi kandungan. Dalam Quran kita tahulah ada apa kan? Dalam Quran ada syariah yang lengkap. Dia ada syariah yang lengkap dalam Al-Quran. Okey, sekarang ni kitab lain kita tak tahu apa kandungan dia. Dalam Al-Quran kita tahu ada 114 surah, 30 juzuk, 114 surah. Lepas tu mempunyai syariat yang lengkap. Betul tak? Itu dalam Al-Quran. Dia ada syariat yang lengkap dan dia juga adalah panduan hidup manusia. Macam Zabur, Taurat, Injil ni, apa isi kandungan dia? Baik. Satu poin saya nak beritahu kamu. Ingat, ada 2 kitab yang disebut tentang Rasul yang terakhir. Ada 2 kitab yang disebut tentang Rasul terakhir. Saya tulis kat sini Rasul terakhir. Bila sebut tentang Rasul yang terakhir, kamu ingat kitab yang disebut tentang Rasul yang terakhir, dia duduk dekat tengah-tengah 2 kitab tu. Mana yang tengah-tengah? Taurat dan juga Injil. Disebut tentang Rasul yang terakhir dalam kitab Taurat dan juga Injil. Boleh dapat? Okey, berdapat tak ini? Kalau soalan tanya, sebutkan kitab mana yang ada menyebut tentang Rasul yang terakhir. Ingat, kitab tu duduk kat tengah-tengah. Tengah-tengah susunan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Yang tengah-tengah ni disebut tentang Rasul yang terakhir. Kalau Zabur, kamu ingat Zabur ni dia sebut apa? Sebut tentang doa. Dia sebut tentang doa. Ingat, Zabur dia sebut tentang doa dan juga zikir. Itu saja. Jangan ingat poin banyak sangat, nanti lupa. Okey, berdapat? Okey, baik. Ustaz padam dah siap dah Ustaz padam. Okey, Ustaz padam Okey, baik. Ustaz padam Sekejap. Ustaz center sekejap. Ustaz. Okey, nampak. Okey. Okey, Ustaz padam. Okey. Baik. So, Ustaz ada apa lagi tak? Itu saja untuk beriman kepada kitab. Kalau boleh hafal pengertian kitab Pengertian kitab, apa dia pengertian kitab? Dia ada beza tau, pengertian kitab dengan pengertian beriman kepada kitab. Okey. Kalau pengertian, sebagai contoh pengertian. Contoh pengertian kitab. Satu lagi, beriman kepada kitab. Dia ada sedikit perbezaan dari sudut pengertian. Tapi biasanya dia tak tanya secara direct. Dia biasanya dia buat dalam bentuk ayat. Dia kosongkan tengah-tengah tu. Dia suruh kita isi jawapan dengan jawapan yang dia beri. Okey, macam beriman kepada kitab. Beriman ni maksudnya apa? Beriman ni maksudnya mempercayai.
mempercayai. Itu maksud beriman. Beriman kepada kita, mempercayai bahawa Allah yang menurunkan kita kepada para nabi dan rasul untuk apa? Melalui perantaraan malaikat untuk dijadikan sebagai panduan hidup manusia. Ada banyak versi. Okey. Baik. Kalau kita dia mulakan dengan pengertian kalam. Kitab ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai panduan hidup manusia. Kalau beriman, dia lebih kurang sama. Beriman ni kamu letak mempercayai. Mempercayai sepenuh hati bahawa Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril yang menjadi panduan kepada hidup manusia. Itu je beza antara pengertian kitab dengan beriman kepada kitab. Okey, boleh dapat? Boleh dapat tak sekali? Cuba komen kat live. Saya faham, saya dapat. Yang ini Ustaz tengok dekat ruangan chat, tulis banyak swipe kiri kan? Okey. Cuba komen sikit. Okey. Saya faham, alhamdulillah. Dalam 4.2K yang sebut faham ada 10 orang je. Okey, dapat ya? Okey, dapat. Beza pengertian kita. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada okey, mungkin ada yang tanya Ustaz tentang suhuf. Ustaz boleh cerita tak pasal suhuf? Suhuf ni Ustaz tak tahu nak kata dia masuk UPKK ke tak. Okey. Jaranglah Ustaz jumpa dia tanya pasal suhuf ni. Okey, suhuf. Cumanya Ustaz boleh cerita lah. Ustaz boleh cerita je sikit, takut nanti tiba-tiba masuk kan. Suhuf ni ada 100. Nabi yang dapat suhuf ni Nabi apa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, okey, lepas tu Nabi Idris, lepas tu Nabi Syed. Ini antara Nabi yang dapat suhuf. Suhuf ada 100. Allah, 1000 pula. 100 buah. Suhuf ni dia macam helaian, dia macam lembaran. Dia hanya mengandungi tentang nasihat dan juga akidah. Dan dia tak lengkap macam kitab. Tahu tak helaian tu? Helaian tu macam kertas. Ustaz tak kata suhuf ni kertas, tapi helaian dimasukkan tu macam lembaran, macam kertas. Beza suhuf dengan kitab. Kitab lengkap, suhuf tidak lengkap. Okey? Suhuf dia tidak lengkap. Okey, boleh dapat? Okey. Itu je Ustaz nak terang sikit tentang suhuf. Tapi yang kamu kena tahu sangat 4 tu lah, 4 kitab tu. Okey, baik. Sekarang ni dalam tajuk beriman pada kitab, soalan famous yang selalu tanya dalam soalan akidah, dia akan tanya, sebutkan dua kelebihan Al-Quran. Sebutkan 2 kelebihan Al-Quran. Soalan ni soalan yang umum, biasa, yang agak popular, yang tanya dalam soalan akidah. Soalan tentang kelebihan Al-Quran. Okey, ingat tak Ustaz sebut apa? Kalau nak ingat kelebihan Al-Quran ni, ingat PPM. Apa dia PPM ni? Penawar penyakit, panduan hidup. Lepas tu ingat mukjizat. Tapi tulis dalam Jawi dah, jangan tulis Melayu pula. Kalau soalan tanya kelebihan Al-Quran ni, jawapannya penawar penyakit, panduan hidup, mukjizat. Ada juga yang lain, tapi Ustaz tak nak sebut, takut banyak sangat pula nanti. Tapi kalau kamu nak hafal jawapan lain, tak ada masalah. Contoh, Al-Quran memansuhkan, keistimewaan Al-Quran ni dia memansuhkan syariat lain. Ataupun kamu boleh jawab, Al-Quran tu Al-Quran, syariat dalam Al-Quran sempurna, lengkap. Syariat dalam Al-Quran sempurna dan juga lengkap. Kalau dia minta 4 macam mana Ustaz? Alah, tambahlah 1, hafal lagi. Ustaz bagi 3.
Yang selebihnya kamu hafal lah. Boleh? Boleh dapat? Mana kalau Ustaz tahu hari Isnin minggu depan dia minta 4, memang Ustaz bagi 4 ha. Okey, boleh dapat? Okey, so ingat lagi memansuhkan. Syariat dalam Al-Quran lengkap. Ini antara dia. Okey, boleh dapat? Okey, salin dulu. Okey, baik-baik. Salin dulu. Sementara tu Ustaz cari soalan-soalan lagi. Okey, Ustaz, tulis Jawi, Ustaz. Okey, Ustaz tuliskan Jawi. Penawar penyakit. Okey, penawar penyakit. Baik, seterusnya. Panduan hidup. Mukjizat. Okey, ingat ni. Soalan ni kalau Ustaz tengok sebelum ni famous. Cuma untuk minggu depan Ustaz tak pasti. Ustaz tak tahu. Okey? Kadang rezeki kena lah kan. Kadang tak kena. Kadang-kadang apa yang Ustaz perasan tahun ni bila Ustaz analisis balik soalan, soalan dia memang tak berkait sangat dengan yang kali terakhir tahun 2019. Banyaknya dia buat soalan-soalan yang agak fresh. Mungkin sebab ada orang kata ada gap 2 tahun apa kita panggil tu, COVID kan. Sebab tu kadang tiba-tiba bahasa Arab tak keluar susun ayat kan. Tiba-tiba bahasa Arab tak keluar susun ayat. Sebab tu Ustaz rasa dia ada gap 2 tahun COVID tu. Soalan tu dia jadi fresh. Dia jadi baru soalan tu. Okey, boleh dapat? Okey, baik. Ini anak murid Ustaz bagi tahulah. Anak murid Ustaz bagi tahu. Ustaz, tadi saya exam, tak ada susun ayat pun. Nampak? Itu contoh. Okey, baik. Dah siap ni Ustaz Padang? Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada... Okey, kalau soalan tanya kesan beriman. Okey, kalau kesan beriman. Kalau soalan tanya kesan beriman, jawapan mesti positif. Jawapan positif. Okey, kalau kesan beriman Al-Quran, okey, kamu ambil balik kelebihan tu. Boleh faham tak? Kalau kesan beriman, ambil balik kepada kelebihan tu. Kelebihan dia apa? Panduan, ataupun sebagai panduan hidup pun boleh. Okey? Panduan, ataupun apa kesan beriman? Meningkatkan keimanan. Okey? Lepas tu, hidup menjadi tenang. Okey? Lagi apa lagi? Dapat mempelajari Al-Quran. Itu antara kesan beriman. Kalau akibat tak beriman, tak ikut, jawablah sesat. Sesat dalam hidup, ataupun hidup menjadi tidak tenang, jauh daripada rahmat Allah pun boleh. Okey, boleh dapat? Okey. Seterusnya, kita nak pergi ke tajuk beriman hari kiamat. Okey, kalau soalan tanya tentang berikan pengertian hari kiamat, apa nak jawab? Dia punya pengertian dia tak panjang, dia pendek je. Ustaz ambil yang pendek je. Ustaz tak nak ambil yang panjang. Dia ada panjang tapi Ustaz ambil yang pendek je. Cumanya kalau markah 3, dia nak yang panjang lah. Tapi Ustaz ambil yang pendek dulu sebab yang penting kita hafal dulu. Yang penting kita hafal dulu dia punya pengertian. Okey, berdapat? Okey, hari kiamat ialah, jawab dia, hari kiamat ialah hari
akhir dunia bagi alam ini. Nak tulis bagi pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Ini jawapan dia. Pengertian hari kiamat ialah hari akhir. Hari akhir dunia bagi alam ini. Betul lah. Memang hari kiamat tu hari akhir. Mana ada lah kalau hari ni kiamat, esok tak berlaku apa dah. So memang dia hari yang terakhir. Untuk ataupun kamu nak buat panjang pun boleh, tak ada masalah. Hari kemusnahan, hari akhir kehidupan manusia, serta musnahnya alam ini, berlaku kebangkitan semula. Okey, baik. Berdapat? Okey. Kalau hari pembalasan boleh tak Ustaz? Boleh. Tapi Ustaz suka ambil yang ini. Yang ini bagi Ustaz lah. Bagi Ustaz yang lebih tepat. Bagi Ustaz. Hari akhir dunia bagi alam ini. Ataupun hari kehancuran bagi alam ini. Okey? Sebab pengertian ni selagi mana dia ada point dia, jawapan insya-Allah boleh betul. Okey, boleh dapat? Okey, sekarang ni Ustaz Padang. Sekarang ni bila sebut tentang kalau dia tanya dalil dalil hari kiamat, dalil Al-Quran lah. Dalil apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalil nakli. Kalau dalil nakli dari hari kiamat, kamu jawab dia surah Al-Zalzalah. Surah apa? Surah Al-Zalzalah. Okey? Ini jawapannya, surah Al-Zalzalah. Kalau tanya pasal dalil hari kiamat. Dalil hari kiamat ni maksudnya surah mana yang cerita tentang hari kiamat. So boleh tengok dekat surah Al-Zalzalah. Okey, boleh dapat? Ayat dia nak kena tulis tak? Setakat ni Ustaz rasa dia tak suruh tulis. Ustaz rasa dia bagi ayat je. Contoh idza zulzilatil ardu zilzalaha kan? Lepas tu dia bagi tahu. Lepas tu dia tanya, okey, dalil ni berkaitan apa? Kamu jawablah dalil ni berkaitan hari kiamat. Boleh dapat? Okey, seterusnya. Sekarang ni kalau hari kiamat dia tanya, berikan 2 jenis tanda hari kiamat. Jenis tanda kiamat. Kalau kamu jumpa perkataan dua jenis tanda hari kiamat, maksudnya dia tanya yang tanda kecil dan juga tanda besar. Itu dia maksud dia. Tapi kalau dia kata berikan tanda-tanda kecil, baru kamu jawab berikan tanda-tanda kecil, baru kita jawab contoh dia. Kalau soalan bagi tahu berikan 4 tanda besar hari kiamat, baru kamu bagi contoh. Tapi kalau soalan kata berikan 2 jenis tanda hari kiamat ataupun 2 bahagian hari kiamat, kamu kena jawab tanda kecil ataupun tanda besar. Okey. Macam mana nak beza? Okey, kejap Macam mana nak beza tanda kecil dengan tanda besar hari kiamat? Okey, Ustaz nak bagi contoh paling mudah, paling simple. Tanda kecil, contoh dia kamu boleh buat yang dah berlaku pada zaman sekarang. Boleh faham? Itu tanda kecil. Kalau tanda besar, dia belum berlaku lagi. Dia akan berlaku, akan datang. So kamu dah tahulah beza di antara tanda kecil dan juga tanda besar. Okey, boleh dapat tak? Contoh, kita ambil tanda besar dulu. Tanda besar apa dia contoh? Kamu ingat dia watak-watak ni. Yang pertama kita ada apa? Kita ada Dajjal. Okey, lepas tu kita ada Ya'juj Ma'juj. Lepas tu kita ada turunnya Nabi Isa alaihissalam. Okey, lepas tu kita ada apa lagi? Imam Mahdi. Okey. Lepas tu kita ada apa lagi? Dabbatul Ard.
Ini antara contoh-contoh tanda besar. Maksudnya belum lagi berlaku. Sama juga dengan matahari terbenam pula, terbit di sebelah barat. Okey? Contoh matahari terbit sebelah barat. Okey? Ada anak murid ustaz, dia punya tak tahulah, dia tulis matahari tak muncul. Dia tulis matahari tak muncul. Matahari tak muncul bukan tanda-tanda besar. Itu maksudnya dah kiamat dah. Boleh dapat? Okey? Kalau tanda besar, matahari terbit di sebelah barat. Okey, ingatlah watak-watak ni. Dajjal, Yajuj Majuj, Nabi Isa, Imam Mahdi, Dabbatul Ard. Matahari terbit di sebelah barat. Okey. Sekarang ni baru kita pergi kepada tanda kecil. Baru kita nak masuk pada tanda kecil, ustaz. Apa contoh tanda kecil ni, ustaz? Tanda kecil, ingat, dia dah berlaku pada zaman sekarang. Okey? Tanda kecil tu dia dah berlaku pada zaman sekarang. Okey, apa yang dah berlaku zaman sekarang? Cuba kongsikan jawapan kamu. Apa yang dah berlaku pada zaman sekarang? Ustaz suka ingat ni. Ingat ramai wanita. Okey? Tapi susah macam susah nak ingat ya, ramai wanita. Ramai wanita kan? Ramai ke wanita? Dalam live ni ramai wanita ke ramai lelaki? Ramai wanita. Okey. Tak percaya, tengok dekat sekolah kamu, sekolah kafah kamu. Ustaz Ustazah, siapa lagi ramai? Okey. Sekolah kafah kamu, Ustaz Ustazah, siapa lagi ramai? Ustaz pernah datang ceramah dekat sekolah mungkin ada murid dekat sini Ustaz datang ceramah dekat sekolah tu. Ustaz dapat tahu Ustaz ada seorang je, yang lain semua perempuan. Ustazah. Ustaz pernah pergi ada satu lagi sekolah. Sekolah tu langsung tak ada ustaz. Memang ustazah lah yang semua angkat whiteboard, yang angkat meja. Ustazah sana semua taf-taf. Kan? Jadi ingat, ramai wanita daripada lelaki. Lepas tu ustaz suka ingat apa? Banyak bunuh. Okey, banyak bunuh. Memang banyak berlaku bunuh, ustaz. Betul tak sekarang ni? Zaman sekarang banyak bunuh. Lepas tu banyak zina. Okey, banyak berlaku zina. Boleh dapat? Lepas tu tulis pemimpin yang jahil. Okey, pemimpin jahil. Okey, pemimpin yang jahil. Okey? Dan sebagainya. Okey, apa lagi? Pemimpin jahil, banyak bunuh, banyak zina, ramai wanita. Lepas tu kita ada apa lagi? Penaklukan Baitul Maqdis pun boleh. Ataupun ramai orang soleh yang meninggal pun boleh. Tak ada masalah. Okey, dapat tak semua ni? Masjid tinggi-tinggi lah. Tapi ambil yang senang-senang lah. Biasa contoh dia minta 2, 3 je. Paling banyak 4 lah, paling banyak. Ustaz dah bagi 4 lah. 1, 2, 3, 4. Ustaz dah bagi 4 lah paling banyak. Okey? So ingat yang mudah, yang mudah-mudah. Okey, boleh dapat? Baik, Ustaz padam Okey, Ustaz padam. Korang kena ambil gambar screenshot je. Memang tak ada masa nak salin dah. Okey? Baik, Ustaz padam Sebab kalau lama, nanti sikit Ustaz ajar. Kan sikit nanti sekarang. Tak, nanti waktu periksa kan ada yang Ustaz tak ajar, kan? Okey, baik. Sekarang ni kita nak tahu tentang peringkat. Okey, peringkat hari kiamat. Apa maksud peringkat, Ustaz? Peringkat hari kiamat dia ada 2. Satu, peringkat pertama. Lepas tu peringkat kedua. Apa maksud peringkat ni, Ustaz? Peringkat hari kiamat ni dia macam sebelum nak berlaku kiamat, apa yang Allah hancurkan dulu. Boleh dapat tak? Okey, dia ada 2 tiupan angin sangkakala, betul tak? 2 tiupan angin sangkakala. Tiupan pertama, tiupan kedua. Pertama ni maksudnya tiupan yang pertama. Okey, tiupan pertama. Kalau kedua ni, peringkat kedua adalah tiupan yang kedua. Okey, maksudnya apa?
Okey, peringkat pertama, sangkakala ditiupkan, hancur dunia. Ingat ini, hancur dunia. Maknanya kehancuran dunia. Okey, kalau tiupan kedua adalah hari kebangkitan ataupun kebangkitan manusia pun boleh. Okey, ataupun kamu tulis situ manusia dibangkitkan. Dibangkitkan. Okey, manusia dibangkitkan. Boleh dapat? Ataupun hari kebangkitan pun tak ada masalah lah. Kamu nak tulis hari kebangkitan ke, dibangkitkan ke, tak ada masalah. Okey, boleh dapat? Kalau susah nak ingat manusia, ingatlah hari kebangkitan. Okey, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Peringkat pertama, kehancuran dunia. Peringkat kedua adalah hari kebangkitan. Tak nampak Ustaz? Kejap ya. Okey. Dia kena sini sikit. Okey. Okey, dapat. Ustaz ke depan lagi. Okey. Baik. Peringkat pertama, hari kehancuran dunia. Peringkat kedua, hari kebangkitan. Okey, selesai. Sekarang ni, Ustaz padah. Tapi jarang tanya peringkat. Tapi Ustaz nak sentuh juga peringkat. Ustaz takut nanti soalan peringkat keluar. Kalau keluar lah kan. Sekarang ni kita nak pergi kepada nama hari kiamat. Baik, nama hari kiamat ni wajib hafal. Soalan hari kiamat selalu dia tanya soalan macam suaikan. Biasa dia tanya soalan suaikan. Sebagai contoh lah Ustaz ambil contoh soalan suaikan kan. Kejap ya, Ustaz nak tengok contoh soalan kejap. Penuh atas meja Ustaz ni dengan buku-buku latihan. Okey, Ustaz nak ambil soalan contoh. Okey, contoh kan. Soalan ni macam ni. Biasa soalan ni biasa Ustaz bagi tahu sekejap. Hari akhir dunia. Ini Ustaz buat bentuk awan pula Okey, kemudian hari perhitungan. Okey, biasanya soalan dia sama ada suaikan ataupun kamu kena tulis pada ruangan kosong. Okey, ataupun kamu kena senaraikan. Kalau macam ni soalan suaikan, yaumul hisab adalah hari perhitungan, kamu garis je macam ni. Yaumul akhirah, dia adalah hari akhir dunia, kamu garis je macam ni. Boleh faham? Itu cara dia lah. Okey. Sekarang ni kita nak recap balik nama-nama lain hari kiamat. Ada murid Ustaz lah tanya, Ustaz macam mana nak mudah hafal nama-nama hari kiamat ni? Banyak sangat ni saya nak kena hafal ni. Okey. Ustaz nak share sikit Kalau dah soalan Allah. Kalau soalan subjektif, contoh dia tulis sebutkan. Asyik sebutkan Ini je yang Ustaz ingat. Sebutkan 2 nama lain hari kiamat. Kalau soalan tanya macam ni, in case kamu memang tak ingat dalam bahasa Arab, kamu boleh tulis dalam bahasa Melayu. Contoh kamu tulis hari akhir dunia. Ini in case kalau tak hafal kalau tak ingat sangat dah. Kalau ikutkan Ustaz tanya pada guru lain, guru pakar lain, diorang kata boleh je sebab dia tak cakap dalam bahasa Arab ke ataupun bahasa Melayu. Janji nak nama lain hari kiamat.
So bolehlah tulis hari akhir dunia, bolehlah tulis hari pembalasan ke. Boleh faham tak? Tapi sebaiknya kalau hafal bahasa Arab, tulislah nama lain untuk bahasa Arab. Okey, berdapat? Okey, kemudian macam mana nak ingat nama lain hari kiamat? Ustaz suka buat macam ni. Okey, nak ingat nama hari kiamat, Ustaz suka buat macam ni. Yang pertama, ingat jam. Kenapa ingat jam, Ustaz? Sebab Yaumus Sa'ah. Yaumus Sa'ah tu maksudnya masa kan? Hari masa. Tapi Ustaz suruh ingat jam lah. Jangan tulis hari jam pula kan? Hari masa. Yang kedua, ingat matematik. Cuba tanya mak kamu. Mak dulu belajar matematik, buku teks tulis matematik ke tulis ilmu hisab? Cuba tanya mak dengan ayah. Mak sempat tak zaman tulis buku teks tu ilmu hisab? Okey. Kalau okey. So ingat yaumul hisab. Yang ketiga, ingat agama. Kenapa ingat agama pula, Ustaz? Agama dalam bahasa Arab ialah Yaumuddin. Yaumuddin. Okey? Okey, lepas tu kamu ingat lagi yang keempat, kamu ingat nama surah. Nama surah. Apa nama surah yang kamu tahu? Yang pertama ialah Yaumul Zalzalah. Okey, yang kedua Yaumul Waqi'ah, nama surah. Yang ketiga Yaumul Ghasyiyah. Okey, yang seterusnya adalah Yaumul apa lagi? Yaumul Qari'ah. Okey, Yaumul Qari'ah. Okey. Yaumul Zalzalah ni maksudnya gegaran, kan? Ataupun hari kita panggil sebagai selain pada gegaran apa yang sesuai ya? Hari goncangan. Yaumul Zalzalah ni goncangan. Kalau Yaumul Waqi'ah apa maksud dia? Kalau Yaumul Waqi'ah, Yaumul Waqi'ah ni maksudnya kejadian. Kalau Yaumul Ghasyiyah adalah hari huru-hara. Hari huru-hara. Kalau Yaumul Qari'ah macam dah dia. Kalau Yaumul Qari'ah hari keributan. Ributan ni maksudnya macam suasana yang kelam kabut juga, keributan. Okey? So ini cara ustaz ajar anak murid ustaz yang tuition dengan ustaz. Ingat jam, ingat matematik, ingat agama, ingat surah. Lepas tu ada yang tertinggal kan? Yaumul apa ni? Yaumul Ba'si kan? Yaumul Ba'si ni kena hafal lah. Yaumul Ba'si, Yaumul Hasyri, perhimpunan. Okey, perhimpunan. Yaumul Ba'si, kebangkitan. Okey, berdapat tak? Soalan ni famous ya, selalu masuk. Okey, nak salin. Ustaz ke kiri sikit. Ustaz rasa Ustaz tengok dah center dah. Ustaz tengok Ustaz rasa Ustaz dah center dah. Okey, baik, berdapat. Okey. Selesai yang ini kan? Okey, Ustaz padam minta maaf Ustaz kena laju. Sebab kalau boleh kita tak naklah habis lambat sangat. Kita habis awal. Awal tu maksudnya tak pukul 12 lah. Okey. Baik. Kemudian okey, hari kiamat apa lagi kita nak sentuh tujuan hari kiamat. Ustaz nak tanyalah, kenapa kena ada hari kiamat? Sebab apa kena ada hari kiamat? Ni soalan kebat Ustaz nak tanya sikit. Kenapa kena ada hari kiamat? Pernah ada soalan keluar, kenapa kena ada hari kiamat? Supaya manusia diadili. Kenapa perlu ada hari kiamat? Yang pertama,
supaya manusia diadili. Ini contoh jawapannya, diadili. Diadili. Yang kedua, bukti kuasa Allah. Yang ketiga, apa lagi? Bukti kuasa Allah, dunia tidak kekal. Dunia tidak kekal. Allah nak bagi tahu dunia ni tak kekal pun. Okey, boleh dapat? Yang keempat, kehidupan hanya sementara. Okey, boleh dapat? Kehidupan hanya sementara. Ini contoh-contoh jawapan. Okey? Nanti kamu ingatlah. Kalau ada jawapan lain pun tak ada masalah. Okey, baik. Seterusnya. Okey, Ustaz padam ya. Okey, screenshot Ustaz padam ya. Ini topik hari kiamat. Kenapa perlu ada hari kiamat? So, dia adalah hari kiamat. Okey, baik. Sediakan buku nota. Ya, betul. Ustaz ada tengok Ustaz ada ternampak satu video TikTok. Ustaz tak tahu dia ada tak kat sini. Ustaz nampak dia rakam, dia tengah study, dia tengah salin nota, catat nota. Lepas tu dia lepas tu Ustaz tak tahu lah FYP ke ataupun dia tag. Dia tag dekat Instagram Gerak Gempur Murid PKK. Dekat TikTok pun Ustaz ada nampak. Dia Ustaz nampak depan laptop ke depan telefon. Dia ada catat buku nota dia. Dia salin je jawapan-jawapan yang Ustaz bagi. Nanti dia study. Nampak? Bagus. So, kalau buat TikTok, buat Instagram nanti, raja-raja lah tag Ustaz. Gerak Gempur Murid PKK. Boleh Ustaz tengok. Kan? Okey, baik. Seterusnya. Kita dah selesai hari kiamat. Ustaz nak pergi qada dan qadar. Sifat Allah ni Ustaz pergilah sekali. Sifat Allah. Sebab sifat Allah ada banyak. Ustaz pergilah. Sifat Allah Ustaz tak ajar semua. Kita terus pergi kepada apa yang perlu dibaca untuk sifat Allah. Untuk itu, okey. Kita pergi qada dan qadar pula. Okey, kita nak pergi qada dan qadar. Baik. Yang pertama, kita nak pergi kepada qada dulu. Yang ini qada. Qada dan qadar ni memang betul. Ustaz tak nafikan. Memang banyak perselisihan pendapat. Ustaz kamu bagi tahu maksud macam ni. Ustaz lagi Ustaz bagi maksud lain pula. Lepas tu Ustazah kamu pula cakap lain. Tapi Ustaz tak kata semua salah. Semua betul. Cumanya kita nak yang tepat ikut dalam buku teks. Okey, boleh dapat? Okey, kita nak tengok. Okey, kita tak ambil buku 10 Sebenarnya masa yang Ustaz tulis dekat poster tu sebenarnya itu semua adalah scan. Kerana biasanya memang Ustaz akan lebih je. Okey, boleh dapat? Okey. Okey, qada dan qadar. Okey, apa nak beza kalau qada dan qadar? Okey, kalau Ustaz bezakan dengan qada ialah ketentuan. Okey, ketentuan sejak ketentuan Allah lebih pula. Okey, ketentuan Allah sejak azali. Tapi kalau kamu tak setuju dengan Ustaz punya istilah, tak ada masalah. Tapi insya-Allah lah. Tapi insya-Allah memang betul. Okey. Okey, ketentuan Allah sejak azali. Contoh, apa dia contoh dia? Okey, Ustaz bagi contoh contoh qada. Ustaz nak bagi yang pertama adalah rezeki, jodoh. Okey, umur. Okey, lepas tu jantina pun boleh ataupun paras rupa pun boleh. Okey, Ustaz bagi 4 contoh. Rezeki, jodoh, umur, paras seseorang. Senang cerita, Allah dah tentukan. Kita lahir the baby, memang setiap orang akan dapat rezeki,
Allah dah tentukan apa jodoh. Jodoh ni tak semestinya kahwin. Jodoh ni boleh jadi ada jodoh, tak ada jodoh. Jodoh dia dengan kematian dulu sebelum jodoh dengan manusia kan. Jodoh, umur, para rupa seseorang. Ini untuk contoh qada. Okey, lepas tu qada pula. Nombor 2, qada. Okey, Ustaz, apa pula qada? Okey, kalau qada, Ustaz ambil pelaksanaan. Ingat ketentuan, ingat pelaksanaan. Okey, pelaksanaan. Pelaksanaan sama ada yang sedang ataupun selepas, sebelum, semasa dan juga selepas. Okey? Tapi kalau dalam buku nota padat Ustaz ni dia tulis pelaksanaan suatu perkara mengikut ketentuan. Pelaksanaan sesuatu perkara. Nanti Ustaz cerita tau beza qada dan qada. Mengikut ketentuan. Kalau tengok pada definisi qada dan qada, qada dulu baru qada. Faham tak? Qada dulu baru qada. Qada ni baby lahir-lahir Allah dah tentukan rezeki dia. Okey, kalau qada macam mana manusia tu dapat rezeki, pelaksanaan dia, peristiwa dia, cara manusia tu dapat rezeki, contoh dengan bekerja. Itu kita panggil qada. Maknanya Allah dah tetapkan cara kita dapat rezeki pada qada tu dengan kita bekerja, dengan kita dapat bantuan daripada orang lain, dengan kita dapat cambutan bertuah. Itu kita panggil sebagai qada. Macam mana proses dia? Qada ketentuan. Qada ni macam mana proses untuk kita dapat ketentuan qada tu. Boleh faham tak? Okey, boleh faham tak? Okey, apa contoh dia? Apa contoh dia? Contoh dia, sebagai contoh Ustaz ambil cara apa ni? Kemalangan, sakit. Okey, kemalangan, sakit, lepas tu kematian, ataupun apa kita panggil berjaya dalam peperiksaan kan? Berjaya dalam peperiksaan. Boleh faham tak? Setiap manusia, okey, fokus kat Ustaz dulu Setiap manusia Allah dah tentukan kita apa? Allah dah tentukan sejak azali lagi. Contoh, Allah dah tentukan umur kita. Umur kita sampai bila? Allah dah tentukan. Itu nama dia qada. Mati adalah proses. Itu adalah qada. Cara kita mati, kematian itu, peristiwa kematian itu adalah penyebab kepada umur kita berhenti sampai mana. Itu kita panggil sebagai qada. Ustaz ambil contoh lain. Kalau rezeki, rezeki tu Allah lahir baby dalam perut dia, Allah dah tiupkan. Bila Allah dah tiup, malaikat dah tiupkan roh, Allah dah tentukan rezeki untuk baby sebelum nak keluar. Bila baby dah keluar, macam mana nak tahu qadar? Apa pelaksanaan rezeki untuk dia? Pelaksanaan rezeki dia, contoh, dia dapat berjaya dalam peperiksaan. Berjaya dalam peperiksaan kan rezeki kan? Itu sebagai contoh. Okey, boleh dapat tak? Okey. Qada benda ketentuan. Kalau qada adalah proses pelaksanaan benda tu berlaku macam mana. Okey, so qada datang dulu. Qada dia datang bila ada qada. Boleh faham? Okey.
Okey, boleh faham tak? Okey. Ini adalah contoh perbezaan. Anak murid ustaz baru faham bila contoh dia macam ni. Okey, ustaz tahu. Ustazah kamu mesti terang lain kan? Betul tak? Di sekolah masing-masing terang lain. Itu ustaz kata awal-awal tadi. Setiap sekolah dia mesti ada cara terang dia lain. Yang ini ustaz ikut memang dalam buku. Okey, yang ini memang ustaz terang mengikut dalam buku. Itu antara perbezaan. Kalau nak tengok kepada pandangan ulama pula, qada dan qada ni sebenarnya lebih kurang sama je. Tak ada apa nak dibezakan. Tapi sebab dalam UPKK memang telah dibezakan dalam silibus UPKK, maka kita pun buat perbezaan di antara qada dan qadar. Okey, boleh dapat? Okey, boleh faham Okey, baik, selesai. Sebab apa? Murid dia tak tahu nak letak contoh, dia tak faham qada dan qadar. Lala dia tulis qada mati, qadar pun mati. Qada ni umur orang sampai bila? Okey. Kemalangan, macam mana cara orang tu mati? Tu cara dia. Okey, boleh faham Okey, Ustaz padam. Sekarang ni kita nak pergi qada. Ustaz minta maaf kalau ada yang tak sama, terpulang nak ikut yang mana satu. Yang mana korang mudah faham, ikut. Kalau korang rasa ustazah kamu lebih betul tepat, ustaz tak ada masalah. Mungkin kesilapan ustaz. Ikut mana yang kamu rasa yakin. Boleh dapat? Okey. Yang penting jawab soalan lagi dah nanti. Okey? Baik. Dan qada ni ada dua jenis. Satu qada mubram. Yang kedua adalah qada mu'allaq. Mubram ni tak boleh ubah dah. Tak boleh ubah dah. Kalau qada mu'allaq boleh ubah. Apa yang boleh ubah, tak boleh ubah ustaz? Okey, sebagai contoh. Kalau kita tengok contoh untuk qada mubram, contoh dia apa yang tak boleh ubah dah? Apa yang tak boleh ubah? Sebagai contoh, kita tak boleh ubah apa? Kita tak boleh ubah kita ni jantina, lelaki atau perempuan. Contoh macam jantina. Jantina kita tak boleh ubah dah. Kita memang lelaki. Kalau ustaz ada lelaki-lelaki dah. Kalau isteri ustaz perempuan, memang perempuan. Dah tak boleh ubah. Boleh faham tak? Benda yang tak boleh ubah. Okey? Ajal kita tak boleh nak ubah dah. Ajal kita tak boleh ubah. Setiap manusia pasti akan mati. Okey, lepas tu apa lagi? Bangsa. Bangsa memang kita tak boleh ubah dah. Ustaz orang Melayu, walaupun ada macam Britain sikit. Okey, ustaz orang Melayu. Okey, baik. Kalau yang boleh ubah, sebagai contoh, berjaya dalam peperiksaan. Ataupun ubah orang panggil apa usaha untuk untuk kerjaya, ataupun lebih kepada ubah nasib lah. Maknanya daripada gagal kita jadi orang yang berjaya. Sebagai contoh kan, gagal kepada berjaya. Maknanya mu'allaq ni manusia ada pilihan. Okey, berdapat? Okey, selesai. Ustaz padam Okey, lagi dia ada tanya tak? Okey, apa yang saya nak share? Okey, kalau soalan, kalau dia tanya macam ni, perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Kalau soalan tanya perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar, apa maksudnya ustaz soalan ni? Soalan ni maksudnya kalau kita sebut qada dan qadar, dia berkait dengan apa? Dia akan bersangkut dengan apa? Yang pertama, dia akan bersangkut dengan usaha. Manusia kalau usaha, dia boleh ubah takdir dia. Okey, takdir mu'allaq lah maksud ustaz. Okey. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa juga kita boleh ubah takdir dengan doa. Dia berkaitan dengan takdir. Okey, yang ketiga tawakal. Maknanya kita berserah pada Allah. Apa yang Allah takdirkan kita,
kita usaha dan kita bertawakal. Okey. Yang keempat, baik dan buruk. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Okey. Kemudian yang kelima adalah redha. Redha dengan apa yang Allah tentukan. Ini yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, boleh faham tak? Okey, Ustaz tak boleh nak sebab tu bila Ustaz mengajar, Ustaz akan guna pengetahuan Ustaz. Sebab Ustaz tahu kita ada 4,000, ada pelbagai sekolah. Yang mana korang rasa boleh kaitkan dengan pemahaman korang, kaitkan. Okey, kalau korang rasa Ustaz punya jawapan lebih tepat, lebih betul, ambil. Kalau rasa jawapan Ustaz-Ustazah yang mengajar dalam kelas lebih betul, ambil Ustaz-Ustazah. Sebab Ustaz pun tak nak memaksa mana-mana pihak untuk memilih mana jawapan yang terbaik. Boleh faham cuma ni Ustaz ajar yang mana untuk membantulah kefahaman. Okey, baik, selesai. Okey, kemudian kita nak pergi kepada sifat Rasul. Boleh tak kita nak pergi sifat Rasul kejap? Sifat wajib Rasul. Okey, kita nak pergi kepada sifat wajib Rasul. Sekejap ya, Ustaz nak tengok Ustaz punya ni sekejap. Baik, sekarang ni kita nak pergi sifat wajib Rasul pula. Sifat wajib Rasul. Okey, sifat wajib. Okey, kalau soalan dia tanya sifat Rasul ada berapa? Sifat Rasul ada 3. Kalau soalan tanya sifat Rasul. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat harus. Okey, ini pembahagian untuk sifat Rasul. Wajib, mustahil, harus. Sifat wajib ada 4, sifat mustahil ada 4, harus tak terbilang lah. Tak terbilang ataupun tak ada bilangan. Tak ada bilangan khusus. Okey, boleh dapat? Okey, baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada sifat wajib dulu. Sebelum nak pergi sifat wajib, Ustaz nak cerita sikit beza Rasul dengan Nabi. Beza Nabi dan Rasul. Okey, Nabi, Rasul. Apa beza Nabi dan Rasul? Okey, dua-dua lelaki yang Allah pilih, lelaki yang Allah pilih. Bezanya adalah dua-dua lelaki yang Allah pilih untuk Nabi dan juga Rasul. Apa beza antara Nabi dan Rasul? Siapa boleh kongsikan jawapan dekat ruangan chat? Okey, yang baru masuk ibadah Ustaz ajar hari Ahad ya, Ahad malam. Untuk ibadah. Ustaz tak ajar sekarang. Sebab hari ni kita hanya buat fatona sahaja. Okey, boleh dapat? Okey, baik. Seterusnya kita nak pergi kepada Nabi menerima wahyu. Rasul pun menerima wahyu. Tetapi apa bezanya? Bezanya Nabi untuk menerima wahyu untuk diri sendiri. Diri sendiri. Kalau Rasul perlu menyampaikan wahyu. Itu beza di antara Nabi dan juga Rasul. Dua-dua terima wahyu. Tetapi Nabi terima wahyu untuk digunakan diri sendiri. Untuk diri sendiri. Kalau Rasul kena sampaikan. Wajib kena sampaikan. Sebab tu ada sifat tabligh. Okey, boleh dapat?
Itu beza dia. Okey. Kemudian kita pergi kepada okey, ni salin dulu. Salin dulu beza dia kalau ada siapa yang tak ni. Okey, dah salin dah. Okey, sekarang ni Ustaz padam. Dan kamu kena tahulah Rasul yang wajib kita percaya ada berapa? Yang perlu kita wajib ketahui ada 25 Rasul yang perlu kita wajib kita ketahui. Okey, baik, 25 Rasul. Okey, selesai. Kalau sifat wajib, kita pergi pada sifat wajib dulu. Sifat wajib Rasul. Ada 4. Ustaz tulis nombor dulu supaya kamu ingat. Ada 4. Yang pertama apa dia? As-siddiq, ataupun nak tulis siddiq pun boleh. Siddiq, amanah. Lepas tu tabligh. Lepas tu apa dia? Lepas tabligh, fatona. Nak tulis alif lam, dia selok je tulis alif lam lah. Tapi Ustaz malas nak tulis alif lam. Ustaz tulis je siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq maksudnya berkata benar. Nanti Ustaz bagi formula macam mana nak hafal. Okey? Berkata benar. Kalau amanah, jujur. Amanah jujur tau. Bukan amanah bahasa Melayu amanah juga. Tak. Amanah jujur. Okey? Tabligh, menyampaikan. Kalau fatona, bijaksana. Okey, boleh dapat? Cuba salin dulu. Ustaz habis buku berapa? Okey, macam inilah. Ustaz habis, kalau ikutkan Ustaz nak habis pukul 11. Kalau ikutkan. Tapi Ustaz cuba habis 10.45. Boleh tak? Ustaz lagi setengah jam. Sebab lepas Rasul ni, Ustaz last kali Ustaz nak ajar tentang sifat tentang sifat wajib Allah. Yang ada 20 sifat wajib Allah. Yang masuk periksa ada berapa? Ada 8 yang masuk periksa. Okey. Sementara ramai tengah ada dalam live ni, Ustaz nak beritahu benda yang penting. Ustaz nak beritahu benda yang penting dulu untuk yang tengah live ni, sebab ramai tengah live. Kalau soalan tanya tentang hukum dalam saja akidah, jawapan mesti wajib. Boleh dapat tak? Kalau soalan tanya tentang hukum beriman, jawapan dia wajib. Tapi kalau soalan tu terbalik, dia kata apa hukum beriman kepada sifat mustahil, jawapan dia haram. Dalam akidah ada 2 hukum je, wajib dan juga haram. Okey, macam mana dengan soalan ni? Kita sebagai Muslim perlu beriman kepada kita sebagai Muslim, kita harus beriman kepada hari kiamat. Betul ke salah kenyataan yang Ustaz bagi ni? Faham tak soalan Ustaz? Kita sebagai Muslim, kita harus beriman kepada hari kiamat. Betul ke salah? Kalau soalan right pangkah, apa nak jawab? Jawapan dia adalah salah. Kenapa salah? Kan Ustaz kata, kalau hukum beriman, tak boleh guna harus. Dia kena guna wajib. Kita wajib beriman kepada hari kiamat. Sebagai Muslim, kita wajib beriman kepada hari kiamat. Okey, boleh dapat? Oh lama, Ustaz tak charge phone. Kejap ya, Ustaz nak kena charge phone. Allah, habis garang kelas. Okey, sorry. Oi, bahaya betul. Okey. Okey, baik boleh Okey, sekarang kita kembali balik. Macam mana nak hafal? Okey, Ustaz nak kongsikanlah Aduh, kejap ya. Okey, kalau nak ingat untuk sifat wajib, ingat F-A-S-T. Fast. Fast ni adalah
kaedah macam mana kita nak ingat sifat wajib Allah. F tu apa dia? F tu fatona. A tu apa? A tu amanah. S tu apa? Siddiq. T tu apa? Tabligh. Okey, boleh dapat? Fast laju lah kan? Laju. Ingat laju dalam bahasa Inggeris fast. F fatona, A amanah, S siddiq, T tabligh. Itu maksudnya dia adalah sifat wajib Rasul. Okey, boleh faham ya? Okey, baik. Ustaz padam ya? Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada sifat mustahil. Sifat mustahil Rasul. Okey, macam mana? Okey, sifat mustahil Rasul. Maksudnya lawan dia. Okey, Ustaz silap. Sepatutnya Ustaz tulis dia punya wajib dulu. Siddiq, amanah, tabligh, lepas tu fatona. Okey, lawan dia macam mana? Versus. Siddiq versus lawan dia apa? Kizbu ataupun kadhib. Amanah apa lawan dia? Khianah. Tabligh lawan dia apa? Kitman. Kalau fatona apa lawan dia? Baladah. Ingat formula Ustaz nak kongsikan adalah, tulis dulu. Kaki. Kaki kibala. Nampak tak? Kaki kibala. Ka untuk apa? Kazib. Ki kianat. Ki kitman. Bala balada. Kaki kibala. Ini untuk formula macam mana nak hafal sifat mustahil. Sifat mustahil Rasul. Okey, baik. Kita pergi maksud dia. Siddiq tadi benar kan? Berkata benar. Allah, jawab benar habis. Sekejap, saya nak cari kejap ya, saya nak cari pen marker lain lah. Ini boleh padam tak? Boleh. Jawab Ustaz semua dah habis lah. Okey, Siddiq maksudnya benar. Kazim maksudnya tipu. Okey, amanah maksudnya jujur. Khianah maksudnya khianat. Tabligh menyampaikan. Ustaz tulis sampaikan lah, pendek sikit. Sampaikan. Kalau kitman, sembunyikan. Fatona, bijaksana. Kalau balada, bodoh. Okey, boleh dapat? Okey, dapat tak? Ingat, kaki kibala. Kaki kibala. Ka ni kazib. Ki ni khianah. Ki ni kitman. Ba ni balada. Kaki kibala. Boleh dapat? Kaki kibala. Jangan kaki bola pula Jangan buat kaki bola. Mesti tak dapat jawapan. Ustaz kata formula kaki bola. Saya tulis kaki bola tak jumpa-jumpa. Mana je sifat mustahil Rasul ni. Boleh faham ya? So hafal betul. Kaki kibala. Okey dah? Okey. Baik. Last kita nak masuk sifat harus pula. Okey, kita pergi sifat arus pula Sifat arus.
Okey, kalau sifat harus rasul, apa-apa sifat manusia biasa. Contoh apa dia? Makan, minum, tidur, mati, kahwin, berkeluarga, apa lagi? Beriadah ni maksudnya bersukan lah, bersukan. Nabi bersukan, Nabi menunggang kuda, Nabi main memanah. Kalau kamu nak tulis berperang pun boleh. Berperang. Apa lagi? Menulis. Boleh tulis menulis. Okey. Atau apa-apa lagi contoh lah yang kau rasa sesuai. Sengit lagi ke? Sekejap, Ustaz betul kan? Okey. Sakit dah, terima kasih Ustaz lupa. Sakit.